Soalan minta penjelasan apa hukum seorang askar lelaki memakai gelar yang tertulis namanya di leher. Leher gelar tak rantai dia. Gelar tak pakai di leher. Kalau pakai di leher panggil rata. Kalau pakai tangan orang panggil gelar. Tujuan dia bukan untuk berhias. Hukum dia harus. Lebih-lebih lagi tentera kita ni, dia ada pengenalan dia panggil. Dia tak bawa IC, bukan nak pergi Maidin ni. Nak pergi bawa IC, bawa Mastercard lah, berapa dia. Bawa PT 14 riyal, tak. Maka pergi ni dia bawa penanda. Penanda ni rata tekuk dia. Biasanya dia ada tulis nama dan nombor siri tentera dia. Maka kalau berlaku gapo-gapo kita boleh kesal. Ni nama sekian. Sebagai pengenalan kepada dia. Maka hukum dia harus dah. Hukum dia harus. Kedua, betulkah tidak sah mandi wajib kalau rambut pakai minyak zaitun? Sah hukum dia. Setiap minyak yang cair, minyak jenis cecair lagu tu, maka hukum dia kalau kita pakai dan kita mandi, hukum dia sah tidak menghalai air. Menghalai airnya kalau minyak tu beku. Nampak petok segi, majering atas kepala. Hak tu tak boleh. Minyak hak beku tak boleh menghalai daripada sampai air. Tapi kalau minyak cecair lagu ni, hukum dia boleh mandi sah tak menghalai air. Isu inai bagi laki-laki. Apa hukum inai bagi laki-laki? Bagi laki-laki pakai inai ni bila? Sunatnya ketika berkahwin, sunat pakai inai. Selain daripada waktu berkahwin, apa dia pakai inai? Saya pakai inai kerana kuku saya rosak. Okey, boleh atas nama rawatan. Dalam kitab fiqh, kerana kitab fiqh ni asal dikarang oleh orang-orang Arab. Maka bagi orang Arab, inai itu adalah perhiasan perempuan. Maka apabila inai itu hiasan perempuan, maka laki-laki tak boleh pakai. Bahkan bagi bangsa Arab, inai itu apabila dipakai, dia akan mengeluarkan bau inai. Bau inai ni menyebabkan naik nafsu bagi lelaki, nisbah orang Arab. Orang Melayu pakai inai ko, pakai minyak atar ko, sejuk ya, tak naik nafsu gapo-gapo. Sebab itulah kitab fiqh. Kalau orang Arab kadang-kadang bercanggah dengan kitab fiqh di tempat kita. Kerana kadang-kadang hukum hakim ini mesti kita tengok kepada urus tempat dia. Lagu mana pandangan masyarakat setempat dia, lagu mana. Maka bagi orang Arab gapo dia, inai ni tak boleh nak pakai. Maka dalam kitab fiqh kata hukum dia haram bagi laki-laki kecuali ketika hari berkahwin sahaja. Kalau kita kata tak naik nafsu pun, hak tu urus tempat kita. Ada setengah ulama kata boleh pakai inai kerana benda ni tidak ada kaitan pun dengan perempuan dan tidak menaikkan nafsu. Maka boleh pakai inai, ikutlah demo nak pakai inai, nak makan inai ko, terpulailah pada demo. Sebab dia tak ada kaitan dengan isu tasyabuh dengan perempuan dan sebagainya. Itu masalah pakai inai. Tetapi disunatkan ketika berkahwin lelaki pakai inai kerana sunnah Nabi. Nabi pernah menegur sahabat dia yang berkahwin. Nabi kata kenapa tidak berinai. Maka seolah-olah Nabi suruh dia berinai lah. Maka ada ulama mengambil hukum sunat berinai ketika berkahwin. Masalah nak pakai 2 jari, 3 jari tu atas tempat lah. Kalau di tanah Arab dia cuma di tapak tangan. Kalau tempat kita, orang lelaki berinai 3 putung jari. Aku tak apalah. Tak ada tasyabuh dengan perempuan. Tak ada tasyabuh. Tak ada menyerupai perempuan. Kerana itu adat setempat, lelaki pakai lagu tu. Tak ada jadi masalah. Sebab tu kadang-kadang masalah hukum hakim ini jadi bercanggah kerana tengok urus tempat. Kadang-kadang pakaian kita orang Melayu, orang Arab kata pakaian kita seperti perempuan.
pakai saping, pakai gapo. Pok dia suka selok sebab pakaian perempuan. Tetapi dia tak hukum ke haram kerana pakaian setempat dia lagu tu. Nah, misalnya di India, kau gapo dia, pakaian dia lagu tu. Maka dibenarkan asal tutup aurat lah. Nah, kalau tak tutup aurat tak boleh lah. Jadi hukum akal ni berkait dengan waktu setempat dia. Maka dia akan berlainan hukum berdasarkan tempat dia berlainan. Jadi dalam kita Arab, ina ni tak boleh pakai sebab ina ni perhiasan perempuan. Nak tanya di Gombok Selangor, mana nak cari guru yang mursyid? Salah saya dari saya, Syahrul. Oh, sudah. Nama nak cari guru mursyid, ambo tak kenal. Ambo tak tahu guru mursyid. Guru mursyid ini guru yang pintar. Mursyid ni guru yang mampu membimbing hati seorang manusia sehingga hati itu menjadi taat kepada Tuhan. Sama ada taat itu berkenalan dengan Tuhan dengan sekenal-kenal pengenalan. Dan hati dia boleh taat, boleh ikut perintah, dapat mengikut Nabi Muhammad 100%. Ni guru mursyid panggil. Maka pakak ni tinggi guru mursyid ni. Maka ambo ni tak tahu apa, putu kayu pun tak reti. Maka nak kenal guru mursyid lagi-lagi lah payah. Supalah penanya ni tanya ambo, siapa dia kah? Siapa dia? Orang yang paling bijak sekali atas muka dunia. Faham ambo nak tahu lagu mana? Ambo pun sekolah pun tak lepas. Tak lulus ngaji. Pas lagu mana ambo nak tahu orang bijak. Begitu juga seorang payah kita nak kenal guru mursyid. Orang boleh sebut guru mursyid. Tapi nak tanya dia tu betul-betul mursyid, ambo tak boleh nak royak. Cuma dalam kitab sebut mengenai siapa dia kah guru mursyid, ada senara-senara dia, ciri-ciri dia. Dan sangat sukar buat masa sekarang guru tu mursyid. Kadang-kadang katanya Al-Imam Malik berkata. Dia kata saya pernah berjumpa dengan dalam 20 orang ke 70 orang. Di Masjid Nabawi. Masjid Madinah dulu. Orang yang kalau kamu beri harta dia pekung lagu tu ya. Nak kata tasawufnya dia. Masya Allah kata hati tak sihnya dunia. Orang beri harta tak sih tu. Tetapi katanya Imam Malik sekalipun dia lagu tu. Tetapi sebutir ilmu pun amat tak ambil dengan dia. Kenapa? Kerana dia jahil dengan ilmu hadis. Berarti ada bab seorang tu dalam bab hati dia Masya Allah. Tetapi dalam bab hukum hakal dia lemah pula. Ada orang Masya Allah dari bab hukum hakal. Tapi dari bab kebersihan hati dia lemah pula. Maka hak mana kita nak ambil, nak jadi mursyid lagu mana? Kekurangan masih lagi. Jadi kalau kita nak belajar guru hati, cari guru hati sajalah. Pekoh jangan tanya dia. Kadang-kadang tak erti juga dia masalah. Kadang-kadang belajar pekoh saja hukum hakal. Bak hati tak erti pula. Maka nak cari guru mursyid ni hamba tak tahulah. Selawat banyak, minta dengan Nabi Muhammad, minta dengan Tuhan, dengan berkat, dengan hak Nabi Muhammad, minta supaya Allah Ta'ala bimbing, tunjuk kepada kita guru yang mursyid, boleh bimbing kita kepada Allah. Bukan bimbing kepada dia, bimbing kepada Allah. Hamba tak tahu dah di Gombok. Duk sini pun hamba tak tahu. Di Kelantan pun hamba tak tahu siapa dia hak mursyid. Siapa dia kah saya nak menentukan hak ni mursyid, hak ni tak mursyid. Apa beza istighasah dengan tawassul? Istighasah ni kita minta tolong dengan orang di kubur. Kita pergi kubur tak kenali ke kubur Imam Syafi'i, kubur Syekh Abdul Qadir Jailani. Kita royak, wahai Syekh Abdul Qadir Jailani, minta tolonglah dengan demo supaya demo minta dengan Allah. Minta tolong dengan Syekh Abdul Qadir supaya dia minta dengan Allah mengenai hajat kita. Itu istighasah. Tawassul pula kita minta sendiri. Ya Allah, ya Tuhanku, hamba minta sekian-sekian dengan berkat Syekh Abdul Qadir Jailani. Itu tawassul. Kita minta direct tetapi dengan berkat. Istighasah ni kita suruh dia minta direct. Hak ni apa hukum dia? Kedua-duanya boleh menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan dalil yang sangat panjang dibahas dah. Untuk mudah bangun tahajud. Cara nak mudah bangun tahajud antaranya sebelum tidur minum air banyak biar nak terkecing.
Hak tu paling bisa sekali. Tak usahlah baca ayat ko, itu ko, gapo ko cije ko, tak bangun kakak ni. Jadi antara hak paling mudah sekali itu terabuak sekali. Minum air boleh 4 jam. Oh, tentu dah. Tidur boleh sejam 2, nak bangun nak terkecing. Cakap nak kecing atas lembek, orang tua, tentu dah bangun. Maka masa bangun tu, jangan buat malah lagi lah. Dah setuh air dah, ambil air semaya lalu semaya. Terabuak dulu. Nampak suka, tu terabuak sekali. Musim hujan apa semua ni, molek benar. Ataupun baca surah, apa dia? Surah Al-Kahfi alif belakang deh. Alif belakang tu, berapa ayat dah tak ingat tu. Wa midada kalimati rabbil. Ayat tu lah. Lebih kurang dah. Dalam 5 ayat terakhir tu, kita baca. Dan lepas pada kita baca, kita sebut, ya wahai khodam. Wahai makhluk yang menjaga ayat Quran ni, bangkit ke. Geruk hamba pada waktu sekian-sekian untuk hamba bangun buat ibadat. InsyaAllah dia akan bangun. Dia akan geruk kita. Apabila dia geruk, kita kena bangun lah. Jangan dia geruk, kita pula menipah dia lah. Apa dia kata geruk hamba pula. Kena bangun lah. Dia tak bangun, dia tak mari dah. Amalan untuk yang lambat kecap. Bagi yang baru belajar ilmu fardu ain online berkitab. Gini. Masalah kita baru belajar ilmu fardu ain. Baru nak belajar ilmu fardu ain. Belajar ilmu kitab pula. Maka kita tidak biasa dengan cara pembelajaran orang-orang pondok. Cara pengajian ahlu sunnah wal jamaah. Bertradisi beribu tahun dah. Lagu ni lah cara belajar ilmu fardu ainnya. Daripada kulit ke kulit, mendengar syarah seorang guru. Yang guru juga mendengar syarah guru dia. Sapalah tabi'in mendengar sahabat. Sahabat mendengar Rasulullah. Rasulullah mendengar Jibril. Jibril direct terima daripada Allah Ta'ala. Maka lagu mana nak kecap? Biasa ya, benda baru kita payah nak ambak. Nak ambak, orang tua panggil nak ambak. Nak biadal. Maka kita berlatihlah belajar. Apa yang misalnya kita dengar daripada guru kita, kita catik di tepi kitab kita. Ataupun kita buat buku catik teh. Lah ni mudah lah ni. Orang zaman dulu tak ada rakaman, tak ada gapo. Kalau terlepas, pakai terlepas lah ilmu untuk guru dia. Orang lah ni boleh dengar semula, boleh dengar semula. Jadi kita berlatih, belajar. InsyaAllah prestasi kita akan meningkat. Mungkin kita akan lebih cepat daripada orang yang belajar musyafahah direct gini. Kita belajar online lebih cepat lagi. Itulah cara dia berlatih sikit-sikit lah. Tu biasa ya. Engkau tak biasa. Cara pembelajaran yang kita tak biasa memang lagu tu lah. Dia kata saya seorang perempuan yang tak nikah. Lepas tu saya nak warnakan rambut. Bukan nak tunjuk ke orang pun. Nak sore-sore lagu tu. Apa hukum dia? Kita sebut dah. Mewarnakan rambut ini makna dia berhias. Okay? Rambut yang tidak ada warna, yang tak basuh, tak shampoo. Okay? Tak berhias. Maknanya apabila kita pasal, apabila kita warnakan rambut, maka bererti kita menghias tubuh kita. Maka apa tujuan kita hias tubuh kita kalau kita tidak ada pasangan suami lagi? Kerana tujuan hiasan ini adalah supaya boleh berseronok mata itu memandang. Maka bagi orang yang belum berkahwin, tidak digalakkan menghiaskan tubuh dia kerana takut membawa kepada benda-benda yang tidak molek. Kadang-kadang saya tak buat. Saya tak tunjuk kepada siapa-siapa, saya tunjuk kepada diri dia. Takut dia nyawak TikTok ko, takutnya duk koyak sore ko. Sekalipun tidak haram, kita tak buat, tak tunjuk kepada orang, tetapi benda itu tidak digalakkan, makruh hukum dia. Moleknya tak payah warna ke rambut. Saya selalu pakai minyak wangi jenama A7. A7. Ketika solat suh kodok. Hamba tak tahu ni. Minyak wangi A7 ni apa dia ada dalam tu. Kuih ko, sekuk tawa ko. Kalau ada najis tak boleh pakai lah.
Ambo tak tahu ni tak boleh nak jawab sebab seven ni gapo dia tak tahu. Nah, dia bubuh harok ke, dia bubuh najis ke, dia bubuh kecing musai ke, gapo dia ambo tak tahu. Jadi mudahnya kalau benda tu ada najis, tak boleh. Kalau benda tak ada najis, boleh pakai untuk sembahyang. Bahkan sunat pakai minyak atas ketika sembahyang benda-benda wangi tu. Apa hukum jual barang Israel? Adakah pendapatan melalui hasil jualan itu haram? Gini. Asalnya kita bermuamalah dengan orang kafir ni hukum dia harus. Kita beli bagi orang kafir, kita jual bagi orang kafir, kita beli lagu apa. Sama ada benda itu adalah barangnya ataupun makannya. Kita makan orang kafir tak apa. Yang penting, janganlah benda itu haram di sisi agama kita. Kita makan najis ke, kita makan daging khinzir, tak boleh lah. Ataupun benda-benda itu mudarat, ada racun ke, gapo dia ke. Maka selain daripada tu hukum dia harus. Okey. Asalnya jual beli muamalah dengan orang kafir ni sama ada Israel ke, Yahudi ke, Kristian ke, Amerika ke, gapo dia ikutlah. Cina ke, gapo dia ikutlah. Pas lagu mana kita duk jual bagi Israel ni. Israel ke duk perang dengan orang Islam. Maka membantu kafir harbi. Kafir yang melawan berperang dengan orang Islam, hukum dia haram. Yang lebih lagi, benda yang boleh membantu di dalam alat peperangan dia. Contohnya, duit itu dia boleh buat guna beli pistol, beli senjata, beli peluru untuk tembak orang Islam, maka hukum dia haram, hukum dia. Nah, kalau kita yakin. Kalau kita tidak yakin, contohnya pitih ni memang produk ni bagi Israel. Tetapi mokcik Israel tu, dia beli untuk makan kepada anak dia. Nah, orang Israel ke dia jual tak beli peluru belaka, pas dia nak makan nasi juga. Maka mokcik orang Israel ni jual karipak. Maka kita pun beli dengan mokcik Israel nama dia. Maka dia pun buat klik pitih tu, buat beli susu. Dash lady wi makan kok anak dia. Dosa ke tak? Tu tak dosa sebab wi makan tak ada kaitan dengan kata nak buat khianat kepada orang Islam ke apa dia. Tetapi sekali pun lagu tu kita tidak tahu duit kita tu disalurkan kepada siapa, maka jadi syubhat lagu tu. Nah, tapi kalau kita yakin duit ni kita nampak, piti kita wi kepada mokcik Israel tu. Mokcik Israel tu pegang hungga. Hungga pergi kedai peluru, belilah peluru sebutir. Ambil depan kita bubuh dalam pistol tembak orang Islam. Pung. Ataupun tembak kita sendiri. Pung. Nerak kita sendiri. Maka tentu dah haram. Nampak jelas. Memang kita kalau tembak kita, memang kita tak bui lah. Kalau tembak orang, tak apalah ni. Macam-macam. Jadi lagu tu. Haram kalau tidak haram, tak boleh kita nak kata haram lagi. Tetapi syubhat, kalau yakin benda tu jadi haram. Ustaz boleh kodok nasihat sikit kepada orang yang bernikah. Bernikah ni pakai pudah. Dalam mazhab kita hukum dia sunat bagi perempuan menutup muka dia. Sunat bagi perempuan menutup muka dia. Jadi tak wajib hukum dia tetapi sunat. Kecuali lah perempuan itu sangat comel. Sehingga menyebabkan orang jadi terfitnah dengan dia. Orang terfitnah dengan dia. Kalau dia buka muka, Tok Email tak boleh baca Fatihah. Tok Bila tak boleh nak bel. Telai habis mikrofon. Orang nak jual ikan pun tak boleh. Habis geger gepas kapung kalau dia tubik tengok muka dia. Ataupun orang klik rumah tengok muka dia duk teringat. Macam cerita Musa berjanggut. Lagu tu. Bini ada rumah duk teringat ke orang Tino. Sebab apa orang Tino saat ni dia tak buka, tak tutup muka. Maka teringat. Tu fitnah tu jadi wajib tu. Kena tutup muka. Tapi kalau muka dia macam kena sepak. Ataupun macam kena accident ditepuh di trailer. Maka dia pun nak tutup muka. Tak apa ambil pahala sunat sahaja. Kalau tak tutup pun tidak menjadi fitnah kepada orang. Tok Email pun boleh hidup dengan tentera. Orang tengok dia pun tak teringat, pakai klik pun tak teringat apa tu. Bahkan kalau teringat pula menakutkan.
Jadi lagu tu apa hukum? Dia kata bila seorang buat salah dan viral perempuan bernikah yang betul menjaga pun kena tempiah. Gini, masalah kita pakai nikah ni kerana orang ke kerana siapa? Kalau kita pakai pudah kerana Allah, maka orang tak suka. Ada orang pakai pudah sebelah ni dia buat perangai, dia buat TikTok lah apa. Maka orang pun semua pandai serong kepada orang pakai nikah. Kalau kita ni ikhlas kerana Allah, pandangnya manusia tidak menjejahkan pahala kita dengan Allah. Nah, jadi orang semua tepat ada orang buat silap. Polis ada buat silap. Orang besar ada buat silap. Cikgu ada buat silap. Tok Imam ada buat silap. Adakah semata-mata kalau Tok Imam buat silap, Tok Imam lain pakai berhenti? Tak sia jadi Tok Imam tu mengarut. Nah, adakah seorang tu berhenti daripada mengajar apabila ada orang mengajar ajaran sesat? Ada orang mengajar Wahabi, ada orang mengajar Syiah. Ahli sunnah kata malah mengajar apa? Nah, orang dok kata dok mengajar lo ni. Hok mengajar Syiah tu lah. Kita mengajar kerana gapo? Mengajar kerana Allah teruskanlah. Kita pakai pudah kerana Allah. Jangan terkesallah. Sebab kita dok muamalah dengan Allah ke? Nah, hok masalah orang pakai pudah saja-saja nak pakai TikTok. Tu dia dengan Allah. Urusan dia dengan Allah. Sekalipun masyarakat akan pukul secara umum, kata secara umum, tetapi bagi orang yang ikhlas, benda itu tidak memberi kesan langsung kepada dia. Nah, jadi bagi orang yang nikobis ini, ikhlaskan niat kamu ketika pakai pudah, barulah kamu tidak memandai kepada suasana lain. Ini kopi lain mengarut pun, hak penting ambo ikhlas dengan Allah. Ni ibadat saya dengan Allah. Manusia nak punuh ni kopi kau, ambo tak tahu apa dia, tak boleh nak komen. Ambo tak boleh nak merawat orang semua orang. Bagaimana hukum jika seorang itu niat nak oleh hati nak melakukan kemungkaran, tetapi pada zahirnya dia tidak melakukan apa yang diniatkan itu. Katanya dalam hadis, siapa dia yang nak buat maksiat, tiba-tiba dia mari terfikir, yang buat maksiat malah buat taat mari buat dah kata, hari ni buat dah, hari ni buat pulak malah esok pulak lah kita tangguh-tangguh. Meninggalkan maksiat yang kita cita-cita ke dapat satu pahala. Tu deh Nabi sebut. Jika kita disuntik vaksin, kemudian terdapat bahan terlarang seperti unsur babi dalam vaksin. Contohnya lah, tak tahu lagi ni orang duk bahas lah ni dah. Tak yakin lagi. Namun kata ustaz ni buat kenyataan ada unsur babi dalam vaksin. Dok ni hamba baca soalan ni kena faham. Apakah kita menanggung najis dalam solat? Najis kalau duduk dalam tubuh kita, seperti najis misalnya duduk dalam ni, picagari tu, nyocok tu yang masuk dalam tubuh kita, maka najis tu tidak ada hukum. Kaedah dia najis dalam perut tak ada hukum. Kalau tidak tak semaya bel lah kita, najis duduk dalam perut daripada kecil pak tua ada najis. Duduk makan nasi, najis ada semacam dalam perut. Nah, cuma jari-jari waktu tubik, jari-jari tak waktu tubik duduk simpan dalam perut. Pas tak semaya lah kita. Maka hukum dia, najis dalam perut bukan najis. Tak dihukumkan dengan najis. Maka hak vaksin ni pun tak panggil najis. Boleh kodok zakat simpanan beri kepada anak tiri masih belajar dan baru kehilangan kerja. Hukum dia boleh. Kerana anak tiri kita ni tidak wajib kita tanggung. Hak wajib tanggungnya, mak dia lah. Mak dia lah. Kita nikah dengan bukan anak tiri. Anak tiri kita tak wajib tanggung. Kita wajib tanggung bini dia. Bini kita ataupun mak dia tu. Manakala dia tu, pak dia ada ke? Pak dia lah kena tanggung. Sekalipun bini tu nikah dengan kita, tetapi pak dia hak asal dulu, dia yang akan tanggung anak tiri. Maka apabila kita tak wajib tanggung, maka zakat kita boleh beri kepada anak tiri. Adakah jatuh tolak tiga guna handphone, guna WhatsApp? Gini, bukan masalah tolak tiga kau tolak gapo. Lah ni cerai tu berlaku kau dak dengan WhatsApp. Tak usah sebut tiga kau satu kau gapo dia ni. Cerai ni berlaku kau dak dengan WhatsApp, berlaku jika dia niat. Ingat, tulisan sama ada tulisan di WhatsApp ataupun tulisan di kertas,
ataupun tulisan di cermin, ataupun tulisan di kereta I hate you, you gini-gini, tulisan tu apa hukum dia? Masuk dalam kategori kinayah. Kinayah apa masuk kinayah? Tolak dengan sindiran, maka kalau dia niat jatuh, kalau tak niat tak jatuh. Apakah amalan yang sesuai ketika datang bulan mari hit misalnya? Apa amalan dia? Amalan dia jangan semaya, jangan baca Quran. Jangan naik atas masjid, hot tu saja. 3 benda tu saja. Ngatik boleh, selawat boleh, gapo dia lagi. Hak benda-benda hak boleh, buatlah sebanyak mungkin. Selawat boleh 4 juta. Selawat, ngatik la ilaha illallah, istighfar, boleh berlaku. Amalan khusus tu tak tahulah hambanya. Boleh ambil wuduk kodok dalam uzur. Ambil wuduk untuk gapo? Awak dalam hit sekarang, awak ambil air semaya untuk gapo? Saya ambil semaya untuk semaya. Tak boleh. Hukum dia haram mengambil air sembahyang untuk semaya. Sebab semaya itu tak boleh. Seolah-olah awak bermain-main dengan ibadat ambil air sembahyang pula. Lepas tu, lagu mana saya nak ambil air semaya? Saya ambil air semaya kerana nak tidur. Sunat ambil air semaya kalau nak tidur. Sunat kita ambil air semaya. Boleh tidur. Sebab hit orang boleh tidur juga. Orang hit cakap tak boleh tidur, seloklah dia. Maka boleh ambil air semaya untuk tidur. Pakai minyak rambut. Lepas tu basuh kepala. Kena kodok rambut, kodok. Kita sebut dah saat ni. Minyak rambut, hukum dia tidak menghalai air. Lagu mana kita nak berhadapan dengan orang yang suka bercakap kasar, berkata dengan tidak sopan, hidup dengan budaya lagu tu, maka kita tunjuk ke akhlak kita. Kadang-kadang Allah Ta'ala uji seorang manusia, dibesarkan di dalam keluarga yang sangat tidak membentuk akhlak dia. Mak ayah dia suka menyupoh, mak dia suka menyapung, suka kecek koseh, adik-beradik dia kecek huduh, kecek kasar, bahasa kakah, bahasa sekuk, bahasa nyepak yang panggil. Maka dia ni nak belajarlah berkecek sopan kerana bercakap sopan itu, kecek molek itu disuruh oleh agama. Berkecek kasar itu dilarang oleh agama. Maka lagu mana? Kita tunjuk ke sehingga ke masyarakat sekeliling, keluarga ke, masyarakat ke, saing-saing kita terkesan dengan perangai kita, dengan percakapan kita. Kita bersabarlah waktu ujian. Kena kekal ke lagi, kekal ke kecek kita tu sehingga memberi kesan kepada orang lain. Boleh kalau kita niat ke pahala setiap amalan baik kita, kita hadiah kepada ibu bapa kita, boleh hukum dia. Kalau boleh. Setiap kali kita semaya fardu, lepas pada sudah, kita kata, Ya Allah, ya Tuhanku. Kalau ada pahala semaya zuhur saat ni, hamba hadiah kepada kedua ibu bapa hamba di dalam kubur. Kita pun zikir, subhanallah, subhanallah. Lepas sudah, kita berkata, Ya Allah, ya Tuhanku, kalaulah ada pahala dalam subhanallah saya saat ni. Saya hadiah ke pahala ini kepada kedua ibu bapa ini. Tak syarat buat ngatik, ibadat-ibadat kita sendiri boleh diberi pahala. Diberi pahalanya kepada si mati. Lebih-lebih lagi ibu bapa kita. Tok Imam kita semaya subuh. Tetapi Tok Imam baca Allahumma hdini. Patut Allahumma hdina lah kata kunuknya. Doa kepada patut lagu mana. Hamba nak baca sendiri kunuk ke. Nak marah ke Tok Imam ni. Ataupun hamba nak baca amin juga. Jadi kalau dia baca Allahumma hdini. Kita pun baca Allahumma hdini juga. Biar sama banyak Tok Imam. Biar Tok Imam itu sedar kata dia melakukan kesilapan. Nabi kata siapa dia yang jadi imam tetapi dia menggunakan ni. Berdoa kepada dia semacam. Maka dia telah mengkhianati makmum dia. Adakah isteri wajib beritahu suami status anak ketiga dari hasil zina seorang isteri? Jika anak perempuan tersebut akan berkahwin. Ya, wajib hukumnya. Kerana kalaulah anak itu bukan daripada suami dia, maka suami dia tidak layak untuk
menjadi wali kepada anak ni. Maka kalulah tak diberitahu, maka kita takut suami tu jadi wali ketika majlis perkahwinan tu, maka menyebabkan perkahwinan itu terbatal dan menyebabkan berzina siapa mati. Wajib diberitahu lagu tu. Ada orang kata tak wajib beritahu, kena sembunyi-sembunyi. Hak tu masalah lain. Masalah seperti seorang itu berzina ketika dia muda. Sunat bagi dia jangan beritahu rahsia dia, cerita-cerita dia. Taubat sendiri-sendiri. Jangan buka dedah aib cerita-cerita dulu dia pernah berzina ke, lahir anak ke apa dia. Tapi kalau masalah lagu ni, dia akan menyebabkan masalah lain. Wajib kena beritahu kerana menyebabkan terbatal pernikahan orang lain. Wallahu a'lam, ikhlas zahir batin, istiqamah dalam agama sampai mati. Wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin.